Satu kejadian yang mengejutkan telah berlaku pada awal Oktober lalu apabila sebuah syarikat penerbangan tambang murah Malaysia iaitu My Airline Sdn Bhd mengumumkan penggantungan operasinya yang berkuat kuasa serta-merta hanya selepas kurang setahun ia beroperasi. Dalam kenyataannya, My Airline menyatakan operasi syarikat itu terpaksa digantung berkuat kuasa 12 Oktober 2023 sehingga tarikh yang akan diberitahu kelak. Tindakan penggantungan operasi secara mengejut ini telah menyebabkan kira-kira 125,000 penumpang terjejas dengan nilai jualan yang melebihi angka RM20 juta. Dalam sidang media oleh Menteri Pengangkutan, Anthony Loke menyatakan syarikat tersebut telah menjual tiket tambahan awal sehingga Mac 2024. Bukan itu sahaja, penggantungan secara mengejut ini juga menjejaskan sumber pendapatan lebih 900 pekerja My Airlines. Tindakannya untuk menggantungkan operasi pada saat akhir malah ketiadaan kaki tangan di lapangan terbang untuk memberi sebarang maklumat selepas beberapa jam notis itu dikeluarkan adalah sangat tidak bertanggungjawab dan telah menyebabkan ramai penumpang terkandas. Jadi dalam video kali ini, kita akan melihat kenapa syarikat penerbangan tambang murah My Airline menggantung operasinya walaupun belum sampai setahun beroperasi. Teruskan menonton. Untuk peminat setia APHD Channel, jangan lupa join membership untuk terus menyokong kami dalam menghasilkan video-video terbaru. Ahli membership juga akan diberikan akses awal dan juga dokumentari eksklusif dari kami. Harga membership serendah RM5 sahaja. Syarikat penerbangan ini bermula daripada perbincangan antara Rene Teo Keng Hock, seorang veteran industri penerbangan dan seorang usahawan Malaysia, bersama dengan Goh Wan Hua pada akhir 2020. Pasukan itu mengenal pasti bahawa pemulihan perjalanan pasca pandemik akan mewujudkan potensi yang baik untuk membina syarikat penerbangan baru, termasuk kadar pajakan pesawat yang lebih rendah serta lebihan slot lapangan terbang serta tenaga kerja profesional berkaitan. Ketua Eksekutif My Airline, Rene Teo, merupakan seorang yang tidak asing dalam industri penerbangan. Perjalanan kejayaannya bermula pada tahun 1988 ketika beliau menyertai Malaysia Airlines. Penubuhan My Airline. My Airline telah memperoleh kelulusan bersyarat dan lesen perkhidmatan udara ASL daripada Suruhanjaya Penerbangan Malaysia (MEFCOM) pada 22 Disember 2021 yang sah selama 12 bulan hingga 31 Disember 2022. Berdasarkan permohonannya kepada MEFCOM pada Februari 2021, My Airline akan melaksanakan model perniagaannya sebagai syarikat penerbangan tambang rendah. Manakala pada 17 November 2022, media tempatan melaporkan syarikat itu telah mendapat lesen perkhidmatan udara daripada MEFCOM yang membolehkan syarikat itu beroperasi sebagai syarikat penerbangan penuh di negara ini. My Airline mempunyai modal berbayar sebanyak RM2 juta dengan Zealand West Berhad 88%, Trillion Cove Holding Berhad 10% dan Rene Teo Keng Hock 2% sebagai pemegang sahamnya mengikut perisytiharan syarikat kepada Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM. Setakat 7 November 2022, My Airline dilaporkan mempunyai 4 Airbus A320 yang dipajak daripada beberapa pemajak. Pada ketika itu, difahamkan My Airline menyasarkan untuk memajak lebih 50 pesawat dalam tempoh 5 tahun akan datang dan syarikat tersebut tidak bercadang untuk memajak pesawat jenis Boeing B737 MAX atau Airbus A330 kerana ia mahu menggunakan hanya satu jenis pesawat iaitu Airbus A320 dan satu konfigurasi dengan 180 kerusi. My Airline beribu pejabat di Subang Jaya, Selangor dan beroperasi dari lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Syarikat penerbangan ini memulakan penerbangan sulungnya pada 1 Disember 2022 ke lapangan terbang antarabangsa Kuching. Namun pada Oktober 2023, My Airline yang secara mengejut mengumumkan bahawa semua operasinya digantung hingga satu tarikh mendatang. Pengumuman hanya dibuat di akaun Facebook rasmi mereka dengan menggunakan alasan tekanan kewangan yang teruk menyebabkan mereka perlu mengambil langkah yang sewajarnya sementara menunggu rombakan semula pemegang saham dan perseluturan semula modal yang diperlukan untuk menggerakkan operasi My Airlines. Dalam kenyataan yang sama, My Airlines telah memohon para penumpang yang terjejas untuk menghubungi talian khidmat pelanggan dan mula mencari alternatif untuk ke destinasi masing-masing. Laman web tambahan tiket My Airlines juga telah dikemas kini untuk mempamerkan notis yang serupa. Sebenarnya, selepas apa yang berlaku, ramai pakar dalam bidang berkaitan berkata bunga-bunga masalah melibatkan syarikat penerbangan tambang murah tersebut boleh mula dikesan awal. Contohnya, dalam bulan Ogos 2023 yang lalu, mereka dilaporkan telah menghentikan laluan Sibu dan Miri serta mengurangkan bilangan penerbangan ke Kota Baru.
Selain itu, 4 hari sebelum penutupan, CEO My Airlines, Rene Teo, dilaporkan telah meletak jawatan atas sebab kesihatan. Sehari sebelum pengumuman mengejut itu pula, Menteri Pengangkutan dalam kenyataannya menyeru supaya My Airlines berunding dengan Mavcom sekiranya mereka berdepan dengan sebarang masalah. Penyebab utama penggantungan operasi My Airlines adalah masalah kewangan yang dihadapi oleh syarikat. Bukan itu sahaja, pekerja My Airline yang terjejas susulan pergantungan ini juga telah berdepan dengan masalah tunggakan gaji dan caruman kumpulan wang simpanan pekerja KWSP untuk beberapa bulan ke belakang sebelum pengumuman yang dikeluarkan oleh syarikat. Susulan daripada ini, beberapa kaki tangan akhirnya membuka mulut dengan mendakwa bahawa gaji bagi bulan September yang sepatutnya dibayar selewat-lewatnya pada 7 Oktober masih gagal dibayar. Manakala caruman KWSP pula tidak dibuat sejak Mei 2023 walaupun pemotongan telah dibuat dengan alasan daripada pengurusan syarikat sedang mencari rakan strategik baru. Skandal My Airline. Selain itu, My Airline turut dihadapkan dengan isu pengubahan wang haram yang membawa kepada situasi kewangan yang merosot. Berita utama mengenai penggantungan operasi My Airline juga mengesahkan penahanan 15 akaun yang bernilai hampir RM5 juta akan dibekukan yang mempunyai kaitan dengan pengasas syarikat yang dipercayai hasil aktiviti pengubahan wang haram. Selepas hebohnya berita mengenai penutupan My Airline, muncul pula berita melibatkan pemegang saham tunggal terbesar syarikat penerbangan itu, Goh Wan Hua, yang sebelum ini pernah terpalit dengan kontroversi pengubahan wang haram dan skamer. Pada bulan September, satu laporan daripada Bank Negara Malaysia mendakwa bahawa BNM telah mengenakan penalti monetary pentadbiran berjumlah lebih RM50 juta terhadap 4 buah syarikat milik Goh, iaitu iSurf Online Mall Sdn Bhd, TNG Digital Sdn Bhd, MPI Generali Insurans Berhad dan Mandarin International Sdn Bhd. Pada 19 Oktober 2022, BNM telah mengenakan kompaun kepada iSurf Online Mall Sdn Bhd dan 6 entiti lain yang berkaitan kerana melanggar Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 dan Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram. Walaupun menurut laporan, banyak perundingan telah dibuat dengan pelabur baru, namun rundingan tersebut tidak berjaya. Syarikat Zealand West Berhad yang mempunyai 88% kepentingan ekuiti dalam My Airline dan Trillion Cove Holding Berhad pula, sebuah syarikat pinjaman wang dan pembiayaan, mempunyai 10% kepentingan. Kedua-dua syarikat ini, iaitu Zealand West dan Trillion Cove, adalah syarikat yang diasaskan oleh Goh. Manakala bekas CEO Rene Teo Keng Hock pula memiliki baki 2% saham syarikat penerbangan itu sebelum dikurangkan kepada 0.125%. Jika dilihat penubuhan, pembahagian saham dan denda daripada BNM, nampaknya My Airline berada dalam situasi yang sangat mencurigakan. Selain itu, penahanan demi penahanan berserta dengan pembongkaran yang dibuat, tidak mustahil My Airline berisiko menjadi tempat pengubahan wang haram. Ini kerana kebanyakan aktiviti jenayah ini seringkali mengelirukan sejak dari penubuhannya. Di samping itu, denda yang telah dikenakan oleh BNM sememangnya menjejaskan sumber kewangan syarikat My Airline. Kesimpulannya, industri penerbangan merupakan industri yang sangat bergantung pada stabiliti dan kemampuan sumber kewangan. Operasi yang melibatkan pengurusan pesawat, gaji kaki tangan, penyelenggaraan serta kos logistik yang lain memerlukan modal yang kukuh untuk terus berjaya. Dalam konteks yang lebih besar, penutupan My Airline memberi kesan kepada penumpang, pelanggan, industri pelancongan dan juga ekonomi negara keseluruhannya. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.